Sila Keluang. Half an hour. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua beri peluang untuk saya menyertai pembahasan usul menjunjung kasih Tita Diraja Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin merakamkan kesyukuran saya kepada pengundi Keluang yang telah memilih saya sebagai ahli parlimen dalam PRU yang lalu. Saya ingin membincangkan 4 tajuk dalam ucapan saya, iaitu satu, pendemokrasian sebagai asas national reconciliation. Kedua, masalah-masalah yang dihadapi rakyat Keluang. Ketiga, pengangkutan awam. Dan keempat, GST, cukai perbarangan dan perkhidmatan. Selepas pilihan raya umum ke-13, kita dengar hujah national reconciliation atau rekonsiliasi nasional yang diwawalkan oleh Perdana Menteri. Menurut Yang Amat Berhormat Pekan dalam sesi soal minggu lepas, national reconciliation bermakna Pakatan Rakyat mesti terima keputusan PRU ke-13 tanpa pertikaian. Mengikut tafsiran Pekan, Pakatan Rakyat bukan saja dipaksa menerima keputusan PRU itu, tetapi juga mesti terima apa saja yang dilakukan oleh SPR. Baik betul atau salah, baik mengguna dakwa kekal atau tak kekal, baik mengguna kimia atau pewarna makanan, mesti ikut saja apa SPR putuskan. Menurut Pekan juga, satu majlis perundingan perpaduan akan ditubuhkan untuk tujuan national reconciliation. Sebenarnya, Tan Sri Yang di-Pertua, parlimenlah medan perundingan di antara kerajaan dan pembangkang. Tidak perlu memandang jauh kepada institusi lain. Kalau Pekan ikhlas tentang perundingan, jadikanlah parlimen satu-satu institusi yang demokratik. Kalau Pekan berniat melaksanakan national reconciliation dan bukan national retaliation, jadikan pendemokrasian atau democratization sebagai asas rekonsiliasi nasional. Demokrasi tidak bererti yang minoriti tunduk kepada kuasa majoriti. Demokrasi bererti yang majoriti menghormati hak minoriti dan mengambil kira pandangan minoriti dalam proses penggubalan undang-undang dan dasar. Malah pada hari ini Barisan Nasional yang sebenarnya kerajaan minoriti dari segi undi popular. Hakikat ini memerlukan Barisan Nasional mentadbir dengan cara perundingan dan bukan seperti kuku besi seolah-olahnya masih mempunyai 91% kerusi seperti selepas PRU tahun 2004. Oleh kerana ramai YB telah dan akan sentuh tentang ketidakadilan proses dan sistem pilihan raya, saya ingin tumpukan perbincangan saya terhadap reformasi parlimen, reformasi Jabatan Perdana Menteri yang semakin mendominasikan kuasa politik negara dan isu desentralisasi. Untuk reformasi parlimen, kita boleh mulakan dengan cadangan mengadakan pilihan raya ataupun pemilihan untuk ahli-ahli Dewan Negara. Mereka boleh dipilih secara terus oleh rakyat. Untuk menjayakan usaha ini, saya cadangkan sebuah Suruhanjaya Diraja ditubuhkan untuk mengkaji cara-cara membaiki sistem pemilihan bagi Dewan Negara. Dewan Negara ada peranan penting sebagai House of Review untuk menyemak keputusan Dewan Rakyat dan juga sebagai House of State yang memelihara kepentingan negeri-negeri dan dalam persekutuan kita. Cadangan kedua, untuk memberi lebih peluang untuk ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka dalam proses penggubalan undang-undang dan dasar dan juga memberi peluang supaya isu-isu kawasan dirakamkan dalam parlimen dengan tindakan susulan oleh kementerian adalah dicadangkan bahawa parlimen kita memperkenalkan sistem jawatan kuasa utama atau main committee yang diwujudkan ataupun dicipta oleh Parlimen Australia dan diikuti oleh Parlimen UK dengan Westminster Hall. Dalam dua-dua parlimen ini, satu dewan kedua atau second chamber diwujudkan untuk ahli-ahli parlimen membawa isu kawasan dan isu-isu yang tidak memerlukan masa dewan utama ini. Isu-isu yang disuarakan dalam second chamber dikira setanding taraf dengan isu-isu yang disuarakan dalam Dewan Utama, tetapi tidak memerlukan ruang Dewan Utama. Dengan cara ini, Dewan Utama Parlimen jadi lebih efisien dan semua ahli dapat suarakan isu-isu yang mereka prihatin, termasuk isu-isu kawasan masing-masing tanpa memakan masa Dewan Utama. Dan saya minta kalau boleh Tan Sri take up ataupun menjadikan cadangan ini
cadangan yang boleh dilaksanakan oleh Tan Sri dalam penggal ini. Minta laluan? Ya. Boleh. Tadi Yang Berhormat ada menyebut tentang mereformasikan Parlimen. Dan baru-baru ini kita ada satu insiden di mana perlantikan 5 orang timbalan menteri sebelum menjadi senator, mengambil sumpah sebagai senator. Bukankah ini satu kesalahan yang cukup besar yang telah dilakukan dalam Parlimen Malaysia? Harap Yang Berhormat boleh beri penjelasan tentang perkara ini. Terima kasih. Yang Berhormat Keluan. Ini satu perkara mungkin yang Yang Berhormat kurang sedar. Adalah tidak elok bagi Dewan Rakyat memberi komen atau menegur apa-apa yang berlaku di rumah sebelah. Mana-mana Parlimen mengamalkan begitu. Jadi apa yang berlaku di situ, biarlah berlaku di situ. Tak payah jawab Yang Berhormat. Okay. Masukkan dalam ucapan saya lah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih YB. Okay. Cadangan ketiga untuk reformasi Parlimen, saya cadang bahawa dan ini cadangan Pakatan Rakyat, agar jawatan kuasa Parlimen yang khusus dan tetap bagi kementerian tertentu ditubuhkan. Ini memastikan pembahasan yang lebih mendalam dan teliti dalam sistem demokrasi berperlembagaan kita. Ahli Parlimen dihendaki memberi input dan pengawasan atas badan eksekutif atau kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri. Peranan ahli Parlimen telah semakin lama semakin dikurangkan sebab Kerajaan Barisan Nasional memfokuskan kuasa dalam tangan Perdana Menteri dan jemaah menterinya. Jawatan kuasa sepatut terdiri daripada ahli Parlimen, dua pihak, kerajaan dan pihak pembangkang, dan diberikan peruntukan untuk mengadakan pegawai kajian. Pakatan Rakyat cadang 7 atau 8 jawatan kuasa, dan jawatan kuasa Parlimen yang contohnya jawatan kuasa Parlimen 1 boleh merangkumi isu kebangsaan dan antarabangsa dan mengawasi JPM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan ini cadangan juga saya harap Tan Sri dan juga ahli-ahli di sebelah sana menyokong supaya kita adakan jawatan kuasa yang untuk meneliti keputusan kerajaan dan untuk scrutinize bajet dan belanjawan kerajaan. Saya juga cadang bahawa pejabat ketua pembangkang perlulah diberi status menteri dengan pegawai-pegawai setaraf, dan juga ahli Parlimen diberikan pembantu dan pegawai penyelidik untuk menjadikan Parlimen ini lebih berkesan dan lebih bermakna. Juga PAC, House Committee, Privilege Committee, Standing Order Committee diperlukan bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Saya diberitahu, saya dimaklum, tapi I stand corrected. House Committee dah lama tidak bertemu, tidak bermesyuarat. Nah, ini salah bagi tradisi kita. Sekurang-kurangnya jawatan kuasa tetap ini perlu bertemu 3 kali setahun. Untuk reformasi Jabatan Perdana Menteri, saya ingin bangkitkan perkara di mana berlaku ketidakseimbangan di antara JPM dan Parlimen yang sangat ketara. Pada tahun 2013, Parlimen menjadi tonggak demokrasi hanya diperuntukkan 82 juta ringgit saja, sedangkan JPM yang hanya merupakan satu daripada kementerian diperuntukkan sejumlah 14.6 bilion ringgit. Dengan kata lain, peruntukan untuk JPM ialah 180 kali ganda daripada Parlimen. Adakah ini bermakna JPM lebih penting dan lebih besar daripada Parlimen? Saya juga ingin cadang supaya Kabinet ditadbir secara kolektif dan bertanggungjawab kepada Parlimen yang seharusnya memainkan peranan utama dalam pentadbiran. Kebanyakan agensi yang sekarang berpusat di bawah JPM boleh dibahagikan kepada kementerian-kementerian yang lain yang berkaitan. Pertama, JPM tidak perlukan 8 menteri penuh berserta 2 timbalan menteri dan ramai lagi penasihat berpangkat menteri. Menteri di JPM harus dihadkan
3 orang sahaja dan penasihat Perdana Menteri tidak harus berpangkat menteri. Sesiapa yang berpangkat menteri mesti dilantik dari kalangan ahli parlimen, Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara dan mesti bertanggungjawab terhadap parlimen. Yang duta-duta yang tidak lagi jadi ahli parlimen tidak harus bertaraf menteri. Kedua, Perdana Menteri dilarang ataupun tidak harus berkhidmat sebagai Menteri Kewangan kerana akan dan sebenarnya telah pun berlaku conflict of interest. Oleh itu, seorang Menteri Kewangan sepenuh masa harus dilantik. Ketiga, Jabatan Peguam Negara harus menjadi kementerian berasingan dengan menteri penuh yang bertanggungjawab kepada Parlimen. Keempat, Suruhanjaya Pilihan Raya secara langsung bertanggungjawab kepada Parlimen dan tidak akan lagi berada di bawah kawal selia Jabatan Perdana Menteri. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia juga seharusnya bertanggungjawab secara langsung kepada Parlimen dan tidak perlu di bawah kawal selia JPM. Parlimen harus ditadbir secara bebas melalui pejabat speaker dan juga pelbagai jawatan kuasa terutamanya House Committee serta bebas dari pihak eksekutif. Biro Perpaduan Awam harus dinaik taraf ke posisi ombudsman dengan peruntukan kewangan yang mencukupi serta dijadikan bertanggungjawab terus kepada Parlimen. Fungsi-fungsi Unit Perancangan Ekonomi EPU dengan pemandu harus disatukan dan pemandu boleh ditutup selepas ini. Pemandu sebenarnya tidak diperlukan. Peranan Unit Pelaksanaan dan Perancangan ICU serta Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu harus dikaji semula. Dan juga Agensi Penguat Kuasa Maritime Malaysia APMM harus diserap ke dalam Kementerian Pertahanan. Tuan yang dipertua, tajuk yang dipertua. Ketidakseimbangan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri juga jauh melampau. Jumlah belanjawan semua negeri hanya 7.9% berbanding dengan belanjawan persekutuan pada tahun 2013. Lebih kuasa dan sumber kewangan harus diberikan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Jika tidak, status Malaysia sebagai persekutuan atau kerajaan federal akan diragui. Saya bimbang nanti ada orang ingat kata sudah menjadi Malayan Union yang baru. Dalam konteks reconciliation, national reconciliation atau rekonsiliasi nasional, sabotaj kerajaan pusat terhadap kerajaan-kerajaan negeri Pakatan Rakyat mesti dihentikan. Contohnya, jawatan kuasa keselamatan kampung sepatutnya bidang kuasa negeri kerajaan negeri. Tetapi di negeri Pakatan sudah berlaku keadaan one country two system di mana kerajaan pusat campur tangan dan mewujudkan JKKK pusat untuk lawan JKKK negeri, di mana kos untuk membiayai JKKK pusat mencecat 300 juta ringgit setahun. Sistem penyelaras Barisan Nasional di mana penyelaras Barisan Nasional di kawasan DUN dan Parlimen Pakatan Rakyat ataupun dimenangi oleh Pakatan Rakyat dibayar allowance dengan dana awam dan allowance mereka hampir setanding dengan allowance wakil rakyat harus dihapuskan demi national reconciliation. Dan peruntukan pembangunan kawasan juga harus diagihkan secara adil kepada semua wakil rakyat termasuk wakil rakyat pembangkang. Sementara itu, semua ahli dewan sudah pasti sedar betapa beratnya tanggungjawab di kawasan masing-masing. Bukan saja ahli parlimen perlu berusaha gigih di peringkat pusat, kita juga perlu menjaga kepentingan rakyat di peringkat kawasan. Jadi, masa sudah tibanya untuk kita adakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan, PBT. Jika ahli majlis kerajaan tempatan dipilih oleh rakyat, mereka boleh selesaikan masalah tempatan lebih berkesan. Tan Sri Yang di-Pertuan, saya diminta oleh rakyat Keluang dan Johor untuk menyuarakan isu-isu yang berikut. Penjelasan. Baik, Yang Mak Speaker, setujukah kalau dikatakan bahawa kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang cukup adil apabila mewujudkan penyelaras-penyeras bagi kawasan-kawasan yang tidak dimenangi, kerana kita ada jawatan kuasa penyelaras dan JKK yang menyalurkan bantuan daripada kerajaan pusat kepada rakyat secara telus. Terima kasih. Okay, saya nak tanya setuju tak setuju?